Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia, edisi Rabu 14 Jun 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Baik, sebelum ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Dasar lebih komprehensif bakal diperkenal bagi pembangunan ekosistem syarikat pemula di negara ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan pengenalan dasar itu akan menjadikan Malaysia hub digital yang berdaya saing dengan negara serantau. Ketika ini, pihaknya sedang bekerjasama dengan 3 kementerian lain yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital. Ia masing-masing melibatkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Tambahnya, gambaran lebih jelas mengenai hala tuju syarikat pemula dan keseluruhan ekosistem digital dimaklumkan menjelang Ogos ini. Beliau berkata demikian pada majlis sembang santai bersama Malaysia Venture Capital Management Berhad di Ibu Negara. Malaysia mampu menjadi kuasa besar dalam industri perkapalan. Bukan sahaja kedudukan maritim strategik dan infrastruktur, penambahbaikan perterusan polisi berkaitan operasi perkapalan berupaya menarik kemasukan pelabur sekaligus memantapkan aktiviti berkaitan. Jelas pengasas syarikat Maritim Network Sdn Berhad, Datuk Seri R. Jayawendaran, terdapat keperluan industri perkapalan beroperasi 24 jam sehari sepanjang tahun. When an investor comes in, they want to see what is our flexibilities on bringing in the ship. If the ship is coming and the authority works 24/7, and we will have more volume of ships coming into Malaysian waters to do the activities, where all the shipping company outside there can have some breathing space. Selain menjana ekonomi, kerancakan industri perkapalan ini dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Baik saudara, seterusnya beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia dibuka positif pagi tadi mengambil isyarat daripada aliran meningkat semalaman di Wall Street selepas data inflasi Amerika Syarikat seperti yang dijangkakan. Kita tinjau prestasi pasaran sehingga sesi dagangan tengah hari tadi yang disediakan oleh PNB Investment. Baik saudara, seperti biasa setiap Rabu kami bawakan kepada anda segmen Ringgit Biz untuk sama-sama kita lihat semula pengurusan terbaik kewangan peribadi dan topik-topik yang menyentuh nilai ringgit anda. Topik yang akan kami bawakan pada petang ini, kenali umpan scam bersama dengan tetamu undangan di studio. Dan saudara, merujuk kepada Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sejumlah 52.4 juta ringgit kerugian akibat sindiket penipuan dalam talian di Malaysia direkodkan sejak Oktober tahun lalu hingga Januari yang lalu. Angka tersebut tidak membayangkan jumlah sebenar daripada kes mangsa-mangsa yang tidak dilaporkan. Apa yang membimbangkan, modus operandi sindiket ini turut menyasarkan golongan muda termasuk pelajar dan belia bagi memperdaya mereka dalam urusan pinjaman dan juga kedai akaun. Kenali umpan scam ini akan dibincangkan bersama panel undangan yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini. Kita bersama dengan Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO, Datuk Isyamuddin Hashim. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Datuk bersama dengan kami. Sama-sama, alhamdulillah. Topik yang hangat, topik yang perlu semua orang tahu, yang menjadi bualan serta menjadi berita di semua platform media arus perdana ketika ini. Tipu dan juga scam.
Betul. masih lagi ramai yang ditipu dan juga tertipu. Betul, Datuk? Terlalu ramai, Akmal. Tidak dapat kita nak kira banyak mana. Jumlah yang dilaporkan dengan jumlah yang sebenar agak berbeza. Ya. Tapi ini merupakan trend dan masalah pada kita. Ini masalah yang terkini di negara kita adalah masalah scam. Kalau tak dibendung, akan mengakibatkan kerosakan pada sosial sendiri dan juga kepada ekonomi sebenarnya. Betul, Datuk? Betul. Ini kita bincangkan ni. Ini kita nak bersama-sama ketahui dan juga kita nak rungkaikan. Jadi, mungkin sebagai permulaan ini, apa ciri-ciri skamer ni, Datuk, yang boleh menerusi panggilan ke, email ke, ataupun banyak sebenarnya platformnya? Okey, kalau kita bercakap mengenai scam ni, kita mempunyai perundangan yang khusus, iaitu di bawah Seksyen 420 Baik. Kanun Keseksaan Jenayah Tipu dan juga Seksyen 415 yang mana ada elemen-elemen yang berbentuk pemberdayaan. Bila kita bercakap mengenai scam ni, ada dua jenis kategori scam. Okey. Kalau satu ketika dulu kita cakap zaman-zaman kita kata 20 tahun ataupun 10 tahun yang lepas, kebanyakan scam ni adalah dipanggil scam tradisional, konvensional. Yang mana orang yang nak menipu ni dia kena berjumpa dengan mangsa. Dia jumpa kan, dia berbual, dia bersembang. Dia berjumpa, dia cuba yakinkan, dia berjumpa dengan menggunakan macam-macam cara untuk meyakinkan mangsa. Penipu jumpa mangsa. Ya. Tetapi yang lebih terkini sekarang ni, yang menjadi masalah utama di negara kita adalah online scam. Betul. Scam yang tak pernah berjumpa, tak ada apa-apa, tiba melalui media sosial, tiba-tiba hilang jutaan. Bukan kata puluh, bukan kata ratusan. Kalau di zaman dulu, kita dengar orang kena tipu 10,000, 5,000, sekarang sampai ada juta. Betul. Jadi apa yang kita nak katakan di sini, masalah utama di negara kita adalah online scam. Dan satu, saya suka menggunakan perkataan frasa yang betul. Satu ketika dulu kita kata negara kita ni jenayah yang paling, orang kata jenayah yang paling dahsyat di negara kita adalah dadah musuh nombor satu negara. Waktu saya di sekolah saya tengok dia cakap, cikgu kata dadah slogan dia musuh nombor satu negara. Itu yang ditekankan. Mungkin kita perlu kaji semula. Sebab hari ini saya nampak masalah dadah tu tidak sebagaimana masalah scam. Betul. Scam ni lebih mana pandang kiri scam, kanan scam, duduk rumah pun scam, nak keluar rumah pun scam. Hidup kita sentiasa dibayangi dengan scam saja. Ini masalah yang perlu kita bincangkan. Scam menjadi masalah musuh nombor satu negara kita. Baik, jadi kalau kita tahu, kalau sekarang ni kan scammers ni macam Datuk cakap, di sekeliling kita pandang ke kiri ada, pandang ke kanan ada, semuanya terserah ataupun kepada diri kita macam mana untuk kita menyedarinya. Betul. Mungkin kita tak tahu, Datuk, macam mana agaknya scammers ini beroperasi ketika ini ataupun dengan zaman ini. Okey, saya lebih suka untuk mencerita dalam kesempatan yang ada disebabkan limit masa yang sangat kecil. Betul. Kita fokuskan kepada online scam sebab ini merupakan masalah yang menjadi masalah utama di negara kita. Mengapa saya katakan masalah online scam ni? Kerana kalau kita tengok hari-hari, kalau tengok ada saja isu yang bercerita mengenai online scam. Saya nak sebutkan apa ciri-ciri yang biasa. Saya lebih suka menggunakan apakah kriteria yang mengatakan online scam ni. Yang pertama adalah tak pernah berjumpa dengan pemangsa tu. Scammer tu tak pernah jumpa, hanya berjumpa di dalam social media, ada jumpa melalui Facebook, melalui WhatsApp. Yang kedua, dia minta ada bayaran awal. Dia sebenarnya ada beberapa jenis, ada 8 jenis. 8. Kita telah membuat kajian dan ada 8 jenis online scam yang trending di Malaysia sekarang ni. Dia ada macam carta. Apa dia? Yang pertama, yang kita panggil Macau scam. Baik. Macau scam ni adalah scam, satu kategori scam yang mana tiba-tiba kita dapat panggilan, dia cakap, dia ni adalah daripada LHDN. Kemudian dia kata, okey, kamu ada kadang-kadang SPRM pula yang call. Kadang-kadang dia kata Kementerian Kesihatan dia akan menggunakan nama-nama agensi penguatkuasaan untuk menghubungi dan mengatakan bahawa anda terlibat dengan masalah. Antara masalahnya anda terlibat dengan masalah money laundry. Jadi jangan letak talian dulu. Kita boleh tolong untuk selesaikan. Dia akan ada siri-siri panggilan-panggilan tertentu dan akhirnya yang kita akan kena tipu lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, love scam. Scam cinta ni kebanyakan berlaku kepada orang-orang yang bersendirian lah. Keseorangan, kesunyian. Yang berumur sikit lah, selalunya berumur. Menabur cinta. Ya, dia memberikan harapan-harapan yang palsu. Baik. Dan kebanyakan daripada pemangsa scammer ni, dia adalah individu luar negara. Dia kata, saya pernah jumpa satu orang, saya tak mahu sebut nama dia. Saya sebut, dia ni seorang yang berkedudukan tinggi dalam penjawat awam. Baik. Dia tiba-tiba jatuh cinta dengan seseorang jejaka United Kingdom. Baik. Sehingga dia menghabiskan wang dia jual rumah dia sampai pinjam alung kerana percaya bahawa boyfriend dia daripada UK ni yang merupakan seorang jeneral tentera ni bakal datang ke Malaysia.
Dan diumpan pula dengan cerita-cerita yang general yang UK citizen ni nak masuk Islam lah. Jadi dia ni sampai kita ceritalah macam mana pun dia masih lagi percaya yang general tu masih wujud. Padahal sebenarnya pada saya general tu bukan seorang UK citizen, dia merupakan seorang Afrika. Tapi itu adalah contohnya. Dia menyasarkan kebanyakan wanita, bukan saja wanita, juga lelaki-lelaki yang berumur, yang kesepian, yang keseorangan, yang mencari cinta dalam hidup. dan akhirnya dia memberi janji-janji palsu dan akhirnya duit habis. Betul. Dan kategori yang ketiga, pinjaman tak wujud. Pinjaman tak wujud ni menyasarkan golongan-golongan B40. Tiba-tiba dia tengok, alamak, ada dalam atas talian ada boleh buat pinjam. Kan kata nak pinjam bank kena blacklist. Nak pergi pinjam koperasi tak ada, bukan ahli koperasi. Jadi dia tengok, oh alamak, ini satu pinjaman yang baik. Orang pinjam, kalau kita pinjam duit, kita dapat duit. Betul. Ini dia nak pinjam duit, dia kena keluar duit. Dia keluar duit dulu, bayaran pemprosesan, bayaran untuk lawyer, stamping lah apa-apa kan. Ada satu kes ni, dia nak pinjam RM5,000. Tapi dia dah keluar duit sebanyak RM20,000. Lebih daripada pinjam. Dia kata okey, dia bagi janji lah. RM5,000 tu permulaan. Dia kata okey, kita boleh bagi RM500,000 dengan syarat you bagi lagi duit ni, bagi lagi duit proses stamping lah, LSDN lah. Macam akhirnya orang tertipu. Yang keempat adalah belian online. Kadang-kadang dia beli tapi melalui platform-platform yang tidak mempunyai reputasi yang tinggi. Dia percaya, kemudian tiba-tiba disuruh bayar kepada akaun personal. Kadang-kadang orang nak booking hotel. Pada peringkat awal booking hotel tu betul. Tetapi kemudian diminta bayaran deposit tu bayar pada akaun personal. Ini satu contoh macam nak kata. Kriteria yang ada ni kan, pembayaran dia kebanyakan penipuan online ni dia akan menggunakan akaun personal, bukan akaun syarikat. Itu key point. Kita boleh kenal pasti, kita kena sedar diri. Antara kriteria dia. Dan saya nak sebut lagi yang lebih trending pada hari ini adalah tawaran kerja part time. Ni saya hari-hari kita duk terima aduan tawaran kerja part time. Dia nak bekerja, dia tengok ada tawaran part time job, tiba-tiba masuk. Ni yang sangat unik sangat. Dia masuk dalam satu WhatsApp group tu. Dalam WhatsApp group tu ada lebih kurang 30 ke 40 orang. Baik. Setiap individu dalam grup tu menceritakan, oh saya dapat hari ni bonus ataupun allowance part time saya kerana tolong like. Tolong like Facebook orang, tolong share Facebook orang. Kadang-kadang YouTube tu tolong share. Itu je kerja dia. Kadang-kadang dia minta untuk tolong beli dulu. Baik. Kemudian dapat payment. Mereka sangat pintar. Sedikit-sedikit ni kebanyakan mereka menggunakan satu kumpulan dan kebanyakan kumpulan tu kawan-kawan dia juga memberikan testimoni. Oh, saya berdapat 500 hari ni. Yang kawan B pula nama Maimunah cakap saya dapat 1,000. Dia pun mula-mulanya pada asalnya dia nak tak yakin, dia tak percaya. Pada peringkat awal dia nak jadi CCTV ni nak tengok je. Tapi tengok hari-hari orang dah dapat, dia kata ni betul ni. Sebab kawan-kawan yang lain bukan kawan dia, rupanya kawan-kawan dalam grup kawan tu. Skamer tu. Betul. Jadi ini antara perkara-perkara yang sepatutnya orang nak bekerja, sepatutnya kita menyumbangkan tenaga dapat duit. Ini tak, dia nak bekerja, dia yang bayar dulu. Bila dia bayar dulu, dan tapi sindiket ni bijak. Cara dia tipu ni, dia akan bagi dulu allowance. Okey, you buat belian untuk barang, contoh you buat blender dengan harga RM150. You bayar ni RM150, saya akan bagi RM180, untung RM30. Dia pun bayarlah RM180. Dapatlah RM30. Dapat dulu RM30. Jadi dia pun excited. Dia ada task yang kedua. Task yang kedua adalah beli tiba-tiba aircon harga RM1,500. Dapat RM1,800-300. Kemudian ada lagi, dia berkata bayaran yang harga RM5,000, contoh motor ke apa ke, dia bayar. Dia kata, oh you telah salah instruction. You sepatutnya kena buat 3-4 task. Kena bayar lagi. Kawan dah bayar dia duit RM5,000. Jadi dia pun bayar lagi sampai ke RM30,000. Kalau you nak stop, duit tak dapat balik. You kena bayar lagi. Saya jumpa hari ni, dia dah bayar lebih kurang RM80,000. Wow. 80, pinjam duit mak, pinjam duit bapak, pinjam duit kawan. Akhirnya dia kena tipu. Baik. Ini antara contoh-contoh yang berlaku lah. Yang jenis-jenis yang berada di pasaran, dan lagi yang kita katakan tadi skim pelaburan. Ini kebanyakan. Itu saya rasa dah lama daripada dulu berada kan. Dia ada dalam Telegram. Betul. Saya pun heran, kadang-kadang hari-hari Telegram saya ni jenuh nak kena delete je. Sebab apa? Muncul saja pelaburan-pelaburan online yang minta kita untuk berlabur. Betul. Itu kalau kita tengok sebenarnya macam yang Datuk cakap tadi tu, apabila dalam grup
grup Telegram tu kan, dia memberikan influence, pengaruh kepada kita. Baik Datuk, kita nak dengarkan respon daripada orang ramai tentang tajuk kita ni, topik kita ini, bagaimana mungkin pengalaman mereka dan juga bagaimana untuk mereka menghindari untuk scam ini. Jadi kita sama-sama saksikan untuk respon bagi topik yang kita bawakan pada petang ini. Untuk mengenali umpan scammer ini, pertama sekali adalah scammer ini menjalankan aktiviti secara atas talian. Mereka tidak berani berhadapan one to one dengan pelanggan, tetapi mereka cuba untuk menipu pelanggan dengan cara apa cara sekalipun mereka akan menggunakan kaedah secara atas talian. So kita nak kenali scammer, yang pertama lihat mereka mengelak daripada berjumpa, tetapi lebih cenderung ke arah menggunakan kaedah atas talian sahaja. Yang kedua, kalau kita nak mengenali kaedah modus operandi scammer ini adalah dengan mengenakan bayaran pendahuluan. Mereka menawarkan perkhidmatan pinjaman peribadi. Belum lagi pinjaman peribadi sampai kepada pelanggan, mereka dah kenakan pelbagai jenis charge yang mengarut, yang tak sepatutnya yang dikenakan ke atas pelanggan. Yang ketiga adalah bagaimana kita ingin mengenal pasti seorang scammer. Mereka menawarkan iklan yang mengelirukan. Kalau kita lihat iklan mereka, hanya meletakkan nombor telefon saja. Jika mereka ikhlas untuk melakukan satu perkhidmatan ataupun menawarkan satu produk kepada pelanggan, mereka akan menawarkan ataupun menetapkan nombor telefon, alamat, media sosial dan sebagainya untuk pelanggan menghubungi mereka semula. Tetapi kalau scammer, mereka hanya menggunakan nombor telefon sahaja. Untuk mengelakkan kita daripada menjadi mangsa scam, janganlah sesekali kita mendedahkan maklumat peribadi kita seperti nombor kad pengenalan, nombor TSC, nombor PIN dan juga kata laluan kepada pihak luar. Dan ingat, jangan kita sesekali mendedahkan ataupun meletakkan nombor PIN kita pada tempat yang senang untuk orang lain akses. Pelbagai taktik digunakan untuk menggabungkan mata masyarakat dan tidak terkecuali sedikit penipuan yang dilakukannya dengan menawarkan pekerjaan kepada orang ramai. Ejen sedikit ini akan menawarkan keuntungan dan peluang yang lumayan supaya dapat menarik minat mangsa untuk menyertainya. Biasanya sedikit ini akan menghantar mesej dalam pelbagai aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan pelbagai media sosial yang lain. Dan mereka juga menawarkan gaji yang lumayan di antara 100 hingga 500 sehari. Sudahlah untuk kerja di rumah dan pula tak perlu apa-apa sertifikat. Kalau ada yang begini, pastikan anda perlu berhati-hati dan abaikan. Baik, itu kata mereka tentang bagaimana untuk kenal pasti scam dan juga penipuan. Tapi Datuk, tadi pun kita dah kongsikan modus operandi untuk mereka lakukan scammers ini dan juga sebagainya. Tapi masalah ni sekarang ni, Datuk, modus operandi scammers ni macam diorang ni lebih one step ahead. Betul. Jadi macam mana tu, Datuk? Mereka ni merupakan kumpulan yang sangat bijak dan sentiasa upgrade program-program mereka dengan yang terkini. Sebab tu saya kata, sebab tu buat masa sekarang ni lah saya cadangkan kepada semua pengguna di luar ni kan, tolonglah bersangka buruk dulu. Walaupun kita ada dalam konsep dia panggil konsep consumer ni, dia panggil let the buyer beware, dia panggil caveat emptor. Konsep Latin word ni digunakan yang mana pengguna ni, pembeli ni ataupun mana-mana user ni, you kena lebih berhati-hati. Sebab kalau dalam konsep penipuan fizikal ni, tak apa. Kalau dia tipu duit kita masuk dalam akaun dia, kita kenal dia, kita tahu akaun dia. Kita ada nombor akaun tu, kita boleh gunakan. Kita boleh report dan tangkap dia, tuduh dia di mahkamah. Masalah online scam ni,
Kalau kita dapat tangkap sekalipun, kita dapat hanya kedai akaun dia. Pemilik akaun yang scammer yang sebenar tu mungkin berada di Cambodia, Laos, dekat Myanmar sana tu. Jadi itu agak sukar untuk tindakan pihak polis. Walau bagaimanapun, disebabkan kita dah ada satu talian kan 997 yang mana kita talian yang respon 24 jam dengan cepat kita kena hubungi. Saya bagi satu contoh. Yang terkini ni adalah dia panggil sistem bagaimana mereka menawarkan satu perkhidmatan yang murah seperti kita panggil cleaning services yang murah, maid yang murah. Tiba-tiba masuk saja link, isi data tu, klik saja, rupanya data kita sebenarnya telah ditransfer kepada mirror page scammer. Jadi scammer ni dia boleh login kita punya online banking dan dia boleh ambil duit kita. Jadi apa pilihan yang kita ada? Sebab itu kita kena cepat. Kalau kita tersedar saja, mula-mula kita kena berjaga-jagalah. Tapi kalau dah terkena, jangan lewat terus buat panggilan terus 997, minta supaya akaun tu di-skat. Sebelum akaun tu dapat transfer kepada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima dan sampai tiba-tiba ke Myanmar dah. Contohlah kan. Betul. Jadi kita kena alert. Kita ada talian 997 yang kita guna untuk dengan segera kita gunakan talian tersebut untuk menghubungi pihak penguatkuasa bagi blok akaun kedai akaun ni. Betul. 997 itu yang perlu kita terus hubungi seandainya kita macam dah tersedar kita sebahagian ataupun kita dah masuk tengah-tengah kan. Betul. Tengah-tengah ni kita macam ini macam betul ke tak betul ni? Ditipu ke tidak tak kena tipu ni? Banyak dah kena keluarkan ni. Kita masih boleh untuk menyekat kepada keadaan yang lebih teruk lagi. Betul. Dan kesempatan yang saya ada pada peringkat awal ni saya cadangkanlah, bukanlah saya nak, tapi saya kata Telegram ni lah saya nak sebut. Ya. Terutamanya apa saja benda-benda yang datang daripada Telegram buat masa sekarang. Sampai kita ada solusi, mungkin nanti dah menteri dah jumpa untuk cari satu solusi yang lain. Kena berhati-hati khususnya social media yang berkaitan dengan Telegram ni. Kebanyakan saya tengok punca-punca penipuan ni datang daripada Telegram. Tawaran-tawaran yang pelik-pelik ni semua datang daripada Telegram. Jadi saya mencadangkan kepada semua pengguna yang ada di Malaysia ini, pertama sekali bila anda nampak apa-apa tawaran yang berbentuk online, nombor satu. Yang kedua, tawaran online tu menyebabkan dia berkomunikasi secara WhatsApp. Sebab tidak ada company yang nak hubungi orang WhatsApp. Dia mesti melalui cara email. Betul. WhatsApp ataupun ada pejabat dia, jumpa di pejabat. Contoh nak pinjam wang. Mana ada pinjam wang pakai online? Kepatutnya kita pergi ke bank pinjam ataupun kalau syarikat pinjaman wang berlesen, kita pergi kepada syarikat pejabat syarikat tersebut. Premis itu. Premis perniagaan tersebut untuk pinjam. Ini tiba-tiba dalam online kita boleh bagi pinjaman. Dan kalau boleh jangan ada apa-apa benda kalau ada tawaran-tawaran yang meminta kita bayar deposit awal. Ini antara kriteria-kriteria yang menakutkan kan. Ini antara signal-signal yang menunjukkan individu ini anda mungkin akan kena scam. Bila anda tengok kriteria-kriteria yang ada begitu, jangan kena sedar diri, cepat sedar. Kalau boleh sebelum tu kena sedar diri dulu. Tapi kalau dah bank in dah duit pun dah bayar dah, ataupun account number pun dah bagilah, tiba-tiba OTP memang tak pernah bagi sebab dia orang boleh hack OTP tersebut. Sebab kita dah masuk kita punya data peribadi perbankan kita. Jadi kita tak ada pilihan, pada waktu tu kita kena menghubungi dengan segera pihak berkuasa, especially talian 997, dan maklumkan pada bank untuk menyekat akaun kedai akaun tersebut dan juga menyekat akaun kita daripada berlaku transfer. Dan kalau boleh dalam masa yang sama sekarang ni, saya nampak masalah utama di negara kita ni penipuan ni hanya ada disebabkan ada kedai akaun. Okey. Orang tengah kedai akaun. Jadi pertama sekali, bagaimanakah cara kita nak kenal pasti. Kita nak broadcast ni macam mana, kita ceritalah hari-hari macam mana pun dekat dengan semua orang ni kan. Tetap ada yang tak sampai maklumat ni dan juga terpedaya. Cara yang kedua yang kita lakukan adalah kita kena, mungkin sudah sampainya pihak perbankan untuk meneliti semua akaun-akaunnya ada. Sebab mana-mana akaun yang berpotensi ataupun berisiko menjadi kedai akaun perlu kita lenyapkan ataupun perlu kita hentikan. Tamatkan terus. Dan sebenarnya kan kita kan jangan ingat kalau jadi kedai akaun ni ramai orang kata saya hanya kedai akaun. Dia dapat hukumannya tak besar sebenarnya. Menjadi kedai akaun, pemberi kedai akaun kepada akaun untuk digunakan oleh scammer merupakan satu kesalahan jenayah. Di bawah Seksyen 424, di bawah Seksyen 411 yang mana anda telah memberikan wang anda dan anda menerima wang yang diterima secara curang. Dan anda juga boleh dikenakan hukuman penjara dan denda.
atau denda. Baik. Jadi kita kena mengambil dua situasi. Situasi yang pertama, kempen kepada mangsa jangan terpedaya dengan skamer. Yang kedua, kena kempen kepada seluruh rakyat Malaysia Jangan jadi keldai. Jangan jadi keldai akaun ni. Kerana punca anda lah berapa ramai orang tertipu dan puluhan ribu hilang. Betul, itu dia kesedaran yang perlu kita tahu. Dan juga mungkin Datuk, terakhir ni, kita mungkin mula-mula lah, mungkin dapat panggilan dan juga sebagainya. Mula kita layankan. Lepas tu kita rasa macam, ini kita dalam ke arah ke scammers ni, scammers yang telefon kita ni. Mungkin apa yang kita boleh lakukan selain daripada menghubungi 997 tadi tu, Datuk? Pertama sekali, bila kita mula merasakan bahawa ini adalah scammer, selain daripada kita maklumkan pada kita, satu, risiko kita ada kita hilang duit yang besar. Betul. Ramai orang dia fikir macam ni, alamak saya dah terbayar 2,000. Kalau saya tak teruskan, saya akan hilang lagi 3,000. Contoh, yang terbaru ni ada satu makcik ni sungguh sedih saya bagi tahu Akmal. Dia datang jumpa saya, dia daripada Penang. Menangis dia cerita kat saya. Ini adalah duit EPF dia. Duit EPF dia sebanyak 250,000. Sangat besar jumlah dia bagi tahu kat saya, dia minta 250,000, dia dah bayar, dan sekarang ni syarikat scammer tu bagi tahu bayar lagi 5,000. Kalau dapat bayar 5,000 ni, clearance cukai, dia kata 5,000 ni clearance cukai, bayar pada LHDN. Dia kata kalau bayar 5,000 ni confirm duit 250,000 akan dapat balik. Saya bagi tahu dengan makcik tu, makcik percayalah ini satu scam. Dia kata, makcik minta tolong lah, nak pinjam duit kat saya 5,000, nak bayar sebab dia nak pinjam duit. Saya kata, makcik, senang je makcik. Kalau dia nak duit 5,000 ni makcik, suruh dia datang jumpa saya bagi dia 10,000. Tapi dia kena jumpa depan-depan saya. Dia bagi scammer tu, of course lah, dia takkan jumpa. Scammer ni penakut. Betul. Dia bukannya berani sangat. Dia hanya berani di alam maya saja. Dia dalam online saja. Dia takkan datang jumpa. Jadi kalau tidak ada physical meeting, tak ada apa, itu sudah tentulah satu penipuan. Ya, saya tahu ada yang dah rugi 250,000. Kemudian janganlah nak meminjam lagi 5,000, akan jadi 255,000. Kadang jadi lagi pinjam 10,000 dah jadi 265,000. Jadi kalau dah bayar begitu, jangan tambah lagi. Kurang-kurangnya kita tak tambah lagi. Kita hentikan terus kerugian yang lebih banyak. Betul. Tetapi dalam masa yang sama, kita hubungi penguatkuasa supaya mungkin kita ada kesempatan untuk membekukan akaun keldai akaun tu, dan kalau kita berjaya bekukan akaun keldai akaun tu, kita berpotensi untuk mendapat balik wang kita. Betul lah, juga kita dapat selamatkan lagi orang-orang lain untuk menjadi mangsa penipuan itu. Betul. Tapi saya rasa, Datuk, yang paling penting sekali kita kena sedar diri dan juga kita perlukan delete terus. Kalau misalnya kita rasa macam akaun itu tidak betul, Telegram itu tidak betul dan juga sebagainya, untuk menghindarkan diri kita. Betul. Baik, Datuk, nampaknya masa yang ada kita setakat ini saja. Mungkin kita akan bawakan lagi lepas ini kalau kita bincang pasal scammers, pasal penipuan ini memang sangat panjang, Datuk. Jadi kita ucapkan terima kasih bersama-sama dengan kami untuk bincangkan topik yang kita bawakan pada petang ini. Dan juga sekali lagi kepada Datuk Syafuddin Hashim, Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa, terhadap perkongsian diberikan sebentar tadi. Terima kasih, Datuk. Sama-sama, Kuang. Baik, saudara, BIS Malaysia berakhir di sini untuk edisi Rabu 14 Jun 2023. Saya Kamal Hafiz Ruslan, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.